Bismillahirrahmanirrahim. Fasal yang kedua. Di antaranya lagi pendapat salah dari mereka adalah makruh mengucapkan kerjakanlah yang demikian itu atas nama Allah, sebab namanya berada di atas segala-galanya. Baik, jadi ada pendapat yang mengatakan makruh kita sebut begitu. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdillahi fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Amma ba'du. Terima kasih pada pimpinan majlis pada pagi ini, Puan Hajah Salwa. Seterusnya kepada seluruh jawatan kuasa muslimat, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahi taala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat dipertemukan sekali lagi pada pagi ini, hari yang ke-16 kita menunaikan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan segala ibadah, segala amalan yang kita lakukan khususnya dalam bulan Ramadan ini akan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab Al-Azkar. Kita sambung bacaan di dalam kitab lama, muka surat 767, fasal yang kedua. Kitab ibu-ibu, muka surat 620. Pasal kedua 619. Pasal yang kedua, di antaranya yang itulah makruh mengucapkan apa tu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Fasal yang kedua. Di antaranya lagi pendapat salah dari mereka adalah makruh mengucapkan kerjakanlah yang demikian itu atas nama Allah, sebab namanya berada di atas segala-galanya. Baik, jadi ada pendapat yang mengatakan makruh kita sebut begitu. Dia katalah, iaitu kita sebut aku buat sesuatu ni atas nama Allah ataupun kerana Allah.
Dia kata makruh. Sedangkan Qadi Al-Iyad, Al-Qadi Iyad dan lainnya mengatakan bahawa pendapat di atas adalah nyata kesalahannya. Maknanya tak betul lah. Pandangan yang mengatakan makruh itu adalah tidak betul. Sedangkan dalam hadis sahih disebut bahawa Nabi SAW bersabda kepada sahabatnya tentang binatang-binatang sembelihan. Antaranya Nabi bersabda, izbahu ala ismillah. Sembelihlah oleh kalian binatang tersebut dengan menyebut nama Allah, yakni dengan membaca basmalah ataupun bismillah. Jadi sebenarnya dari segi hukum pun tidak ada masalah, malahan digalakkan apa juga perkara-perkara yang baik yang kita nak buat, kita dahulukan dengan nama Allah. Kita sebut nama Allah lah. Umpamanya kita sebut bismillah. Kan, kita nak pakai kasut, nak masuk dewan, nak masuk rumah, nak naik kereta, nak start enjin, kita sebutlah nama Allah. Tak, kita sebut bismillah. Dalam hadis lain Nabi kata ada barakahnya, ada kelebihan, ada kebaikan, ada manfaat. Yang penting ialah keberkatan, barakah itu. Apatah lagi kita sebut kalimah-kalimah yang mulia ini dalam bulan yang paling mulia, dalam bulan Ramadan yang digandakan dengan jumlah gandaan pahala yang melimpah ruah. Jadi kita baca bismillah bulan lain dengan bismillah bulan Ramadan ni dia takkan samalah. Jadi sebab itu kita ambil peluang ini. Apa pun maknanya kita kena senantiasa mengingati Allah. Dalam apa kerja buat, kita sebut nama Allah. Baik, kemudian fasal yang ketiga. Antaranya riwayat An-Nahas dari Abu Bakar Muhammad bin Yahya, ia berkata, salah seorang fuqaha, sastrawan lagi ulama, berpendapat jangan kamu katakan. Dia kata jangan sebut. Itu maksud dia lah. Jama'allahu bainana fi mustaqar rahmati. Fi mustaqarri rahmati. Dia kata jangan sebut. Semoga Allah kumpulkan kita pada suatu tempat yang penuh rahmatnya. Sebab rahmat Allah itu lebih luas dari bertempat pada suatu tempat. Jadi pandangan ni pula, dia kata jangan sebut semoga Allah kumpulkan kita pada satu tempat yang penuh dengan rahmat. Alasan dia tak bagi sebut kerana dia kata rahmat Allah itu lebih luas daripada suatu tempat itu. Macam pening sikit lah. Tapi sebenarnya kalau ikut huraian di situ memanglah rahmat Allah Ta'ala ni memang luas. Kita panggil tidak bertepi kan. Dia tidak bertepi. Tidak ada limit. Tidak ada had. Rahmat Allah. Dia panggil rahmat Allah. Rahmat Allah ni apa? Kasih sayang Allah. Anugerah Allah. Kasihan belas Allah pada hamba-Nya. Dan apalah lagi istilah yang sama dengan maksud tu lah. Maknanya pengertian yang luas. Dan semestinya lah rahmat Allah Ta'ala itu terlalu luas, terlalu besar, terlalu hebat yang tak mampu dicongak dan difikir oleh benak akal kita. Sehingga Nabi kata antara rahmat Allah itu adalah binatang buas tidak memakan anaknya sendiri. Itu contoh rahmat Allah yang sangat hebat lah. Maknanya singa, rimau, apa-apa binatang buah ni, dia secara fitrah dia takkan makan anak dia sendiri. Walaupun dia tu ganas, dia tetap akan cari kijang, rusa, pelanduk juga. Itu memang makanan dia. Namun dia sesaja nak gigit anak dia sampai mati, itu bukan. Walaupun dia binatang buas.
Tapi yang buat kerja ni manusia lah. Binatang tak buat, walaupun dia ganas. Manusia nampak lembut, tapi kadang-kadang dia rasuk dia setan tu lebih setan daripada setan. Pagi ni macam ganas sikit lah, no? Geram pasal adik Bella tu kan. Jadi cerita dia kita kena berhati-hatilah. Adik Bella yang kena dera tu, OKU tu, kena bagi makan cili, kena bagi makan najis, kena simbah air panas. Lepas tu yang tertuduh pula boleh bebas-bebas gitu je, kena tahan pun tak bergari kan. Lepas tu ada pula lawyer-lawyer yang cuba mempertahankan dia, ramai pula tu, 7-8 orang gitu kan. Jadi ialah kita doa yang terbaik, mudah-mudahan adik comel ni dah lah OKU kan, dia OKU dapat pembelaan yang terbaik lah, insyaAllah kan. TMJ pun dah nak campur tangan, dia akan cari lawyer dan sebagainya. Jadi kita doa yang terbaik lah kan. Sebab takkanlah budak kecil OKU boleh pula simbah-simbah air kat badan sendiri kan, ataupun buat benda-benda yang bukan-bukan sangat, yang tak masuk akal. Jadi tak usahlah kita buat benda-benda yang tidak-tidak di bulan Ramadan ni kan. Tolonglah belajar sikit hormat bulan yang paling mulia ni, bulan yang paling hebat ni, bulan yang 1001 rahmat keampunan kebaikan. Jangan dicemarkan. Ada juga yang orang lain pula buat video klip bulan Ramadan, ada tak? Joget-joget, lepas tu pakai singlet, pakai songkok. Saya tak insaf, Ustaz. Dah bagi COVID juga. Itulah tu. Dengan COVID, dengan segala macam tak sedar-sedar juga kita ni, sebahagian manusia lah, segelintir lah. Jadi tak tahu apa lagi. Sebab itulah Nabi dah pernah sebut dah, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi pernah sebut lama dah dulu. Nabi kata macam ni, kalau kamu tak ada rasa malu, Nabi kata buatlah apa yang kamu suka. Betul dah lah Nabi sebut. Kalau kamu tak ada rasa malu, kata Nabi, if'al ma syi'ta, buatlah apa yang kau rasa nak buat. Kalau dah hilang malu tu. Jadi betul lah, bila manusia buat benda yang bukan-bukan ni, maknanya dia dah hilang rasa malu. Rasa malu dekat Allah dah tak ada, rasa malu dekat agama Islam yang dia anuti sendiri pun dah tak ada. Rasa malu pada jiran, pada adik-beradik, pada mak ayah, tak ada. Dia bila manusia ni hilang rasa malu, habis cerita kan. Itu dia punya kunci hidup dia. Bila malu tu tak ada, habislah kan. Jadi tak usahlah kita merosakkan nama Ramadan, mencemarkan nama Ramadan, buat benda yang bukan-bukan. Cuba kita sebar benda-benda baik sikit. Cubalah insaf sekejap. Tolong kawal diri bulan Ramadan ni, cuba jadi baik sikit je. Baik Ramadan sekejap pun jadi lah. Lepas raya jadi hantu balik, suka hatilah. Yelah, lepas raya kalau boleh baiklah. Tapi maksud saya, Ramadan pun kau tak reti nak jadi baik, bila nak jadi baik? Kan? Bulan lain tak usah kira lah. Ramadan pun kau tak boleh nak respect, tak boleh nak hargai. Oh, Ramadan ni bulan mahal, bulan istimewa, yang orang beriman, tak usah cerita lah orang beriman tak. Ni dah dengar dah 16, besok nuzul Quran 17, kita mula dah menggelisah dah ni. Menggelisah pasal Ramadan tu macam laju sangat nak pergi. Kita rasa dah 16 hari ni apa benda lah yang aku dah buat ni, ya Allah. Kan? Rasa macam tak banyak je amalan. Itu orang beriman. Orang biasa-biasa munafik apa ni dah kira dah 16 hari lagi, 14 hari lagi nak raya, Ustaz. Ni semua keturunan hantu raya ni. Bukan tak boleh nak beraya, nak beli baju raya PKNS tu, pergilah beli. Tapi tunggulah Sat, tolong hormat sikit. Raya tak hilang ke mana. Habis-habis pun kita puasa 30 hari je.
Dia tak ada 31 Syawal. 31 Ramadan. Memang tak ada. Besok tu confirm 1 Syawal. Jadi tak usah kalut dengan raya tu sangat. Kan? Raya tu tak ke mana. Bukan tak boleh beraya. Memang Islam benarkan meraihkan hari gembira. Nabi kata hari raya tu hari gembira. Allah hadiah pada kita. Sebab itu haram berpuasa. Tak payah warak sangat. Satu raya pun tengok alim je tak, saya tak makan kuih raya ni, puasa Ustaz. Handal sangat, tapi handal campur bengong sebenarnya kan. Mana boleh puasa 1 Syawal. Jadi belajarlah, tolong hormat bulan yang mulia ni, sebar benda-benda yang baik. Apa masalah dia? Berlambak kuliah, poster, macam tadi Eja Sawal sebut, poster kuliah walaupun tak ingat tajuk. Kan, kita ingat nama penceramah je, apa pula tajuk Ustaz Zainal Asri besok ni, dah tak ingat kan. Tapi ingat penceramah pun jadilah, ya. Jadi sebarlah, sebar, share, panjang-panjangkan. Saya pagi tadi buat live macam biasalah, saya buat kat rumah pagi-pagi, baca Quran sikit, hurai sikit kan. Saya pun terkejut juga sebenarnya, sebab saya kan setiap pagi buat video pendek, saya share 1 hari 1 doa di bulan Ramadan. Kan, buat suara komersial konon-konon lah kan. Kita buat tagline dia begitu, 1 hari 1 doa di bulan Ramadan. Hari ini hari yang ke-16, kita cadangkan doa bagian-bagian. Dan jangan lupa baca, mudah-mudahan Allah makbul. Ujung sekali ingat, jangan macam-macam. Kan, itu tagline dia. Rupanya ibu-ibu sekalian, ialah kita expect benda tu untuk sebaran, dan especially untuk orang Islam. Tiba-tiba ada seorang moderator saya komen pagi tadi, dia kata, Ustaz, doa Ustaz dinanti oleh non-Muslim. Rakan pejabat dia beragama Kristian. Kalau saya lewat post, dia tanya, mana Ustaz punya doa? Kita pun kan tak terfikir pula benda tu boleh sampai ke situ. Doa kita simple-simple, tepi tasik, celah pokok. Hari ni punya tepi kereta, dah tak tahu mana nak posing. Kan, esok lusa kat mana entah. Ada, tapi saya cari tempat yang cantik-cantik lah. Kan, jadi biar orang minat nak tengok kan. Rupanya tak sangka pula orang bukan Islam pun tunggu doa tu. Dia seronok tengok kan, apa hari ni nak baca, apa hari ni nak doa. Kan ada juga pahala kita begitu, daripada entah apa-apa yang kita buat tu kan, yang bukan-bukan, tak hormat. Sedangkan sahabat Nabi dan Rasulullah sendiri adalah manusia yang sangat, tak adalah ruang masa nak merapu macam kita dalam bulan Ramadan. Kalau tidak, takkanlah Imam Syafi'i dalam riwayat yang kuat menyebut boleh khatam Quran 60 kali. Kita, yalah, macam saya kata, bukan khatam tu wajib lah, tapi ini peluang orang ambil. Macam kita besok nak buat 30 juzuk kan, bacaan apa semua, eloklah tu, tak apalah, buatlah kebaikan-kebaikan. Daripada kita merapulah dalam bulan Ramadan, pada saya lah, minta maaf sebut tak, ini pandangan saya yang lemah ni lah, daripada engkau merapu tak apa-apa, baik kau tidur je. Kan ada hadis tu yang kita dengar selalu kan, pandangan lah sebut tidur dalam bulan Ramadan pun ibadah. Maknanya apa? Allah nak bagi tahu dahsyatnya kemuliaan Ramadan. Sampai kau tidur bulan puasa Ramadan ni pun ada pahala Allah bagi. Tapi tengok jenis tidur dia lah. Kalau dari subuh kau tidur sampai ke maghrib, itu bala nama dia, bukan pahala. Jadi sebab itu, daripada buat yang tidak-tidak, baik duduk diam-diam kan, baik lena sekejap daripada kau buka je mulut, buka je mata, entah apa-apa yang kita buat. Dan itulah manusia tak sedar-sedar kan, walaupun Allah dah bagi 1001 peringatan, tapi masih begitu juga. Wal'iyazubillah. Baik, sambung balik tuan. Jauh dah terpesong kita ni. Baik, sebab dia kata tadi, rahmat Allah tu tidak bertempat lah. Sedangkan
pendapat lain mengatakan, jangan kamu katakan irhamuna birahmatik. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada kami. Ini ada pandangan lain pula, jangan sebut macam tu. Yang tadi jangan sebut yang atas tu. Yang ni jangan sebut pula yang bawah tu. Tapi tak apa, yang tu kita letak tepi semua. Dia kata, aku berpendapat bahawa kami tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan kedua lafaz tadi. Ulama lain pula bagi pandangan, kami pun tak tahu sebenarnya apa yang diorang maksudkan ni. Kan? Apa yang diorang kata tak boleh minta, ya Allah berilah rahmatmu pada kami, macam pelik kan? Jadi ulama yang satu pihak lagi ni pun dia kata kami pun tak tahu. Kami pun tak faham apa sebenar yang diorang nak bagi tahu. Sebenarnya dia kata tidak ada alasan dan dalil tentang itu. Seorang itu berdoa, maksudnya tempat yang penuh rahmat di situ adalah syurga. Kan syurga ni puncak segala rahmat, ibu segala kenikmatan. Bayangkan ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, kalau syurga dunia yang kita sebut tempat yang menarik, tempat yang cantik, pun orang suka, orang berebut nak pergi kan. Bayangkan syurga Allah besok, yang lebih beratus juta kali ganda lah, tak ada nilai lah, lebih tinggi daripada segala syurga dunia. Sepatutnya lagi kita lebih excited kan, lagi seronok, lagi tak sabar. Sepatutnya begitulah. Jadi dia kata doa di situ, tempat yang penuh rahmat tu maknanya syurga. Dan dengan demikian doanya itu bermakna semoga Allah mengumpulkan kita di dalam syurga, negeri yang abadi. Jadi mana salah kan yang kata semoga Allah beri rahmat pada kita, semoga Allah kumpulkan kita di tempat yang penuh rahmat. Mana salahnya dia kata permintaan ataupun doa itu? Orang yang memasuki syurga pastilah dengan rahmat Allah Ta'ala. Ini semua kita kena faham. Dan benda ni kita dah sebut, asatizah lain pun dah sebut acap kali. Satu hadis Nabi yang paling masyhur, Nabi kata kepada para sahabat baginda, Rasulullah bersabda, kamu akan masuk ke dalam syurga Allah, kata Nabi, bukan kerana hebatnya amalan kamu, tetapi kerana rahmat Allah ke atas kamu. Kamu masuk syurga kerana rahmat Allah ke atas kamu. Sahabat tanya Nabi, wa anta ya Rasulullah, kamu pun serupa juga ke? Masuk syurga kerana rahmat bukan amalan? Nabi kata, ya, sama je. Dan saya pernah ulas juga hadis ni, jangan salah faham. Masuk syurga bukan kerana hebatnya amalan, tetapi kerana rahmat Allah yang mencurah-curah kepada kamu, kepada kita lah. Jangan salah faham dia macam ni. Lepas ni tak beramal pula. Lah kata masuk syurga bukan kerana amalan, tak tarawih malam ni. Jangan. Besok tak datang kuliah. Nak buat apa ustaz? Beramal beria macam nak mati ustaz. Masuk syurga sebab benda lain ustaz. Jangan salah faham. Salah satu cabang kita nak dapat rahmat Allah, kena dengar cakap Allah. Kunci dia dekat situ. Kita nak dapat rahmat, kasih sayang, anugerah, simpati Allah, kena dengar cakap dia. So Allah kata semayang, semayanglah. Tapi bukan sembahyang itu menjadi punca besar kita masuk syurga. Bukan. Nabi kata bukan kerana amalan. Kalau Nabi yang kata, benda tu mesti betul. Kan? Bila Nabi cakap kamu masuk syurga kerana rahmat, betul lah tu. Jadi bukanlah bermaksud tak payah semayang, tak payah kuliah, tak payah tarawih, tak payah sahur, tak payah puasa, bukan. Semua tu kena buat. Bila kita buat, maknanya dengar arahan Allah. Di situlah Allah akan suka dengan kita. Bila suka, dia hantar rahmat pada kita. Barulah ada can masuk syurga.
Saya pernah ulah dah juga dulu. Kita masuk syurga ni sebab rahmat kan. Dan kalau compare amalan, ini kalau nak compare, saya minta maaf sebut, kalau nak compare amalan kita, tak banyak mana sebenarnya. Berbanding kalau nak compare dengan sahabat Nabi ataupun umat dulu. Ataupun zaman Nabi lah senang, zaman sahabat. Amalan mereka lagi dahsyat. Semayang sunat ratus-ratus rakaat sehari. Kita nampak warak sikit semayang sunat bulan Ramadan. Banyak sikit lah, terawih 20 kan, witir, campur tasbih, duha apa semua. Boleh lah 2-30 sehari. Lega jugalah. Tapi sahabat Nabi hari biasa pun ratus-ratus. Yang saya cerita seorang tabi'in. Tabi'in ni seorang manusia yang lahir selepas Nabi wafat. Kalau dia lahir masa Nabi hidup dan dia beriman, itu namanya sahabat Nabi lah. Ada seorang tabi'in ni dia lahir selepas Nabi wafat. Jadi dia tidak jadi sahabat. Darjat dia turun kepada tabi'in. Tabi'in maknanya yang mengikut selepas itulah, yang mengikut sahabat. Satu hari dia sakit kan, sakit demam macam itulah. Demam, datang sahabat Nabi pergi ziarah. Sahabat Nabi ziarah, dia menangis. Sahabat kata, pasal apa orang datang ziarah kau menangis pula? Patutnya suka lah. Dia kata, aku suka kau datang, terima kasih ziarah aku apa semua. Tapi aku menangis sebab lain, bukan sebab kamu ziarah. Aku menangis kerana terkenangkan semasa aku sakit terbaring demam ni, aku tak boleh komplitkan ibadah sunat aku, semayang sunat aku sebanyak yang ketika aku sihat. Lalu sahabat korek lah tanya, masa sihat semayang berapa rakaat, masa sakit ni boleh berapa? Dia kata boleh separuh je. Sihat berapa? Dia kata sihat 300 rakaat sehari. Ni masa sakit ni bolehlah 150, 140 macam tu. Kita dengar terus sakit, ibu-ibu sekalian. Kita dengar terus sakit. Allahu Akbar. Saya lah, ibu-ibu mungkin lah wali-wali kan. Saya ni, saya. Sama je Asyik baik mengaku. Saya ni, kalau demam sikit pun sembahyang sunat ni pakai kain salam je lah kan. Sembahyang fardu pun gagah. Orang faham kata gagah semua ni. Gagah kan. Gagah aja buat. Mujur lah wajib lah kena buat sunat ni pakai kain salam gitu je lah. Ini tabi'in ni bukan sahabat, tabi'in generasi selepas tu. Waktu sakit pun boleh separuh tau. Kita sakit pakai dah, lipat sejadah gitu je. Kan? Dia itu nak compare amalan, tak boleh lawan. Dan setakat hari ni pun banyak mana yang kita dah buat. Sembahyang fardu ustaz, saya tak pernah tinggal, alhamdulillah. Tapi banyak ke? Tak banyak, sikit je. 5 je. 5 waktu sehari semalam, 17 rakaat. Daripada asalnya pada malam Isra' 50 waktu. Kita dah tinggal 1/10 tu. 5 daripada 50 tu, kalau kita belajar maths, 1/10 daripada 50 tu. Banyak ke 1/10? Sikit. Puasa Ramadan sebulan daripada 12 bulan. Apa yang banyak, apa yang hebat ibu-ibu sekalian? Lainlah macam saya sebut 6 bulan puasa, 6 bulan tak puasa kan. Itu boleh jalan-jalan mengepak sikit. Berasa dah macam ahli syurga dah. Dan 6 bulan puasa, 6 bulan terkedarah kan. Ini sebulan puasa, 11 bulan terkedarah. Apa yang hebat? Zakat. Berapa ringgit? 7 tu kira murah lah, beras koman punya lah. Kan, kalau rasa duit lebih sikit, bayarlah RM14 sekepala. Kan, ini bukan untuk ibu-ibu lah. Ini untuk tanggungjawab kita lah. Sang suami kita dan orang di bawah jagaan dia. Cuba kita kira RM7 bagi setahun. Malu nak tekan kalkulator tu. Kan, 7 RM7 bahagi 365 hari. Ataupun 355 hari lah.
Sebab bulan Islam ni dikurang 10 hari daripada bulan kafir tu. Bulan Masihi tu kan. Bulan kafir pula lah. Dan sebut bulan Islam lawan dia bulan kafir lah, senang. Aku pun dah teringat lah bulan apa. Bulan kafir je lah, senang kan. Jadi dia kurang 10 hari. Katalah 355 hari bahagi RM7. Allahu Akbar. Berapa sen, berapa 0.0000 sen bayar zakat sehari. Lepas tu berangan nak masuk syurga. Macam mana? Lagi apa? Haji sekali semua hidup, kalau mampu kan. Bukan haji tiap-tiap tahun. Kalau haji tiap tahun wajib, okey lah, nampak hebat lah. Lepas tu baca Quran sikit, sedekah sikit, mengaji sikit, tadarus sikit, belanja orang buka puasa sikit. Tahu-tahu masuk syurga. Allahu Akbar. Kalau dikira betul-betul in detail kita punya amalan, betul lah yang Imam Syafi'i buat keluar syair tu. Wahai Tuhan, aku tidak layak untuk ke syurga-Mu. Dan aku juga dalam masa yang sama tak mampu nak masuk neraka, nak tahan api tu. Jadi tolonglah bantu aku ya Allah. Itu sebenarnya doa Imam Syafi'i yang disyairkan. Itu pun ada orang petikai kat. Kan? Jenis entah terlebih pandai ni susah juga tuan-tuan, ibu sekalian. Benda-benda itu pun nak jadi isu juga. Itu doa. Imam Syafi'i nak menggambarkan kezuhudan diri dia. Tak? Zuhud diri dia tu. Dia nak gambarkan gitu. Tiba-tiba orang tak faham. Itulah masalah dia. Jadi kita ni ingat, compare nak masuk syurga, amalan kita pun colang-caling. Kan? Saya sebut dah banyak kali ibu sekalian. Bulan Ramadan, tambah kita dah boleh berjemaah ni kan. Tarawih, witir. Tahun ni pun saya jumpa dah orang sebelah tidur masa tarawih. Lepas tu tak ada tangan, ya Allah, aku nak kahwin dengan anak bidadari. Dengan mak tak mau, nak ambil anak bidadari terus. Kan doa panjang tu kan. Allahumma ja'alna iman kamilin wali faraidika muaddin wali zakati fa'ilin, doa Allah tu kan. Yang panjang sikit tu sebelum witir tu. Kan ada wa bihurin ain mutazawwijin. Aku nak kahwin dengan anak bidadari ya Allah. Semain tarawih pun tidur. Kan? Imam dah bagi salam, dia jari dia tak turun-turun. Orang dah riuh selawat salam Muhammad, dia duk tunjuk tak ke mana hala. Rupanya masuk syurga awal dia daripada Tok Imam kan. Jadi sebab itulah ibu-ibu sekalian, itu sebenarnya punca nak masuk syurga. Allah tengok, ya Allah kesian makcik Afalah ni. Sampai tidur dia semayang. Aku bagilah syurga kat dia, penat agaknya. Itu je. Menjadi faktor tu kan. Kadang logiknya begitulah. Allah tengok kita habis tadarus, lari pula masuk dewan ni. Lagi balik kan, tergolek lah sekejap lepas sebelum zuhur kan. Lulur kaki je. Lepas tu kan petang sikit masak pula. Malam kan bekerja tarawih. Allah tahu tau. Allah ni maha tahu, dia tengok kita punya struggle kita macam mana, kesungguhan kita. Allah nak biar ke? Allah takkan biar ibu-ibu sekalian. Biarlah, kita dah sebut banyak kali. Dunia, kata sahabat Nabi, memang tempat kita berpenat-penat. Akhirat besok kita berehat. Tambah Ramadan, dia punya penat dia berkali ganda. Allahu Akbar. Ibu-ibu penat cari ibu-ibu. Anak murid ni penat cara anak murid. Kami ustaz penat cara ustaz. Kan, nak prepare kuliah, driving lagi sana kemari. Saya paling seram sejuk sebenarnya besok ni. Besok ni nuzul Quran kan. Saya ada 5 ceramah besok ni. Kan, saya pun dah risau juga ni, tapi tak apalah, kita doa lah kan. Allah mudahkan. Subuh besok macam besok kalau subuh cuti kan. Lepas tu ke 9 online sekolah sarjana utama. Lepas tu pukul 10 sampai 11.30 ni Sambes ni, Bestari. Sambes kan? Online. Yalah di rumah juga, tapi ni suara nak bercakap tu kan.
Online tak apa, saya tak kisah kat mana, tapi nak bercakap tu kan, nak mikir apa nak cakap satu hal, bercakap satu Elio, nak memikir apa nak cakap. Lepas tu malam, lepas isyak ada, lepas tarawih pun ada kan. Jadi nak sebutnya ialah penat cara kami begitulah. Nak memikir apa nak cakap, itu yang mahal sebenarnya. Itu yang mahal, sebab memikir apa nak cakap. Macam saya pernah cerita dulu, kejadian berlaku masa perang Afghanistan Rusia. Ada sekumpulan wartawan, dia buat liputan di medan padang pasir, tempat perang. Tiba-tiba dia punya kereta rosak, jeep dia rosak dah. Lalu sekumpulan mujahidin Afghanistan. Mujahidin ni pun dia macam-macam background. Ada arkitek, ada itu, ada inilah, hafal Quran, macam-macam lah. Tiba-tiba kereta berasap. Diorang tanya apa masalah, dia kata tak boleh jalan. Mujahidin ni tolong, tapi mujahidin kata ada syarat, kena bayar kan. Bayar berapa? Dia kata $10. $10 lah, tolong kan. Lepas tu dia buka apa, bonet depan tu. Lepas tu cek, dia pun ambil macam hammer kot, dia pun tang sekali, cuba start hidup. Bila bayar $10, dia kata tak mau, kena bayar lebih, $100. Jadi orang yang Mak Saleh wartawan ni kata, apa hal tadi 10 ni 100 pula, dah naik pula pasal apa? Yalah 10 tu upah ketuk, 90 tu upah memikir kat mana nak ketuk. Nampak tak? Sama macam kami kak, memikir apa nak cakap. Tu yang upah dia mahal kat situ tu. Kan, ni contoh kalau faham alhamdulillah kan. Jadi tuan-tuan, itu sebenarnya penat, memang penat kan. Cerita dunia ni apa yang tak penat? Tapi Allah nampak kepenatan kita, struggle kita, kesungguhan kita, pulun kita bangun 3:30 pagi, ibu-ibu kan. Yalah sebelum nak sahur nak semayang dulu. Kadang-kadang ada kekuatan tu kita nak semayang dulu kan. Pergi bilik air, petik lampu, dia padamnya petik ais. Salah Swiss. Mamai pagi-pagi tak jumpa Swiss mana bilik air. Allahu Akbar. Tengok meleleh je air petik ais tu, rupanya salah Swiss. Allah tengok tu, bukan free-free yang tu kan. Allah akan bayar pahala. Jadi ingat, amalan pulun itu tak ada masalah. Saya dah terbuat banyak Ustaz, kan, saya dah terbuat banyak amalan, macam mana kira? Tak apa, itu Allah kira lah. Amalan on saja, tak ada masalah. Tapi ingat pesan Nabi, punca utama kita ke syurga rahmat Allah. Kalau tidak, takkanlah yang pernah bunuh 100 orang masuk syurga. Cerita yang popular Bani Israel tu, semayang tidak, kuliah tidak, semayang tarawih pun tidak, apa pun tidak. Kerja dia bangun tidur mikir, aku nak bunuh siapa pagi ni. Itu dia punya hobi dia kan, bangun tidur tengok kan, tengok orang lalang, siapa aku nak tetak ni. Itu pula kerja dia. Sampailah orang ke 99 dapat hidayah kan, nak bertaubat, tapi salah orang pula dia jumpa pula ahli ibadah, bukan ulama. Nanya ahli ibadah tu, kena tetap hidup-hidup je. Yang ke 100 tu dia dah warning siap, kau salah jawapan 101 dia kata kan. Jadi akhirnya berebut pula malaikat rahmat, malaikat azab nak ambil roh dia. Allah kata sukat kan, tengok kalau roh dia mati tu dekat dengan tempat nak taubat, ambil dia bawa pergi syurga. Kalau dekat dengan tempat yang dibunuh ke 100, bawa pergi neraka. Ukur-ukur lebih sejengkal je ibu sekalian, bukan lebih sekilometer, lebih sejengkal, lebih hampir dengan kampung dia nak hijrah bertaubat. Allah kata ambil roh dia, hantar pergi syurga. Ada semayang? Tak ada. Jadi itu contoh lah pentingnya rahmat dan pentingnya perubahan diri itu. Berubah. Tu saya kata Ramadan ni bulan terbaik untuk kita buat perubahan. Sebagai turning point dalam hidup. Orang nak berhenti rokok ke, inilah bulan dia. Orang nak apa pun, inilah bulan yang terbaik kan. Dia nak ubah diri ke, dia nak baiki diri, dia nak, yalah,
benda yang kita tak buat dalam bulan lain, banyak yang kita buat dalam bulan Ramadan. Sedekah melimpah ruah. Bulan Ramadan lah paling banyak orang sedekah. Kami ustaz buat ketipan selalu ni bulan Ramadan paling senyum kali buat balik. Berat je tayar kereta tu. No. Penuh duit dalam tabung tu kan. Bukan duit kita pun, duit orang yang kita tolong kutip tu, nak bantu lah. Tapi orang akan bagi tuan. Orang tak berkira bulan Ramadan. Bulan lain kadang mencatu jugalah, bercongak juga kan. Oh, Ramadan dia kira pahala je. Jadi ambil lah peluang. Bulan lain orang tak baca Quran, bulan Ramadan semangat baca Quran. Baguslah. Dan jadikan bulan ini pencetusnya. Lepas raya dah settle lemang semua, sambung balik baca Quran. Jangan tinggal tunggu anak bulan pula lah ustaz. Jauh lagi tu. Kan nak tengok anak bulan pula baru nak baca Quran. Jangan. Jadi jadikan Ramadan ni dia punya platform untuk kita piling dengan baik supaya amalan-amalan yang kita buat dapat diteruskan ke bulan yang lain, insya-Allah. Baik, sambung lagi bacaan tu. Orang yang masuk syurga pastilah dengan rahmat Allah, kemudian apabila ia telah memasukinya, pasti abadi di dalamnya, maknanya kekal di dalamnya, dia tidak akan menemui hal yang tidak menyenangkan di dalamnya. Jadi syurga ni cerita ni ibu sekalian, tuan-tuan, tempat nikmat, tempat kita betul-betul istirahat. Saya takut salah sebut. Isteri rehat. Aku dah banyak kali tersasul benda tu. Kan? Jadi istirahat. Syurga ni tempat kita berehat. Tak ada buat apa dah masa tu. Tak ada nak suruh saya kuliah pula, jangan. Saya tak ada masa dah masa tu nak kuliah. Aku nak peluk bidadari yang ada tu. Kan? Tak nak kuliah dah. Tuan-tuan nak cakap apa, cakap lah. Nak kutuk pun kutuk lah. Aku tak mau dah. Kan? Memang syurga tu tempat kita rehat. Tak ada pasal pula berselisih ustaz, kuliah maghrib sikit ustaz. Tak payah. Cukuplah kuliah atas dunia ni. Kan? Jadi memang itu pun syurga ni tempat kenikmatan. Allah bayar balik. Dan itu yang ustaz-ustaz kita ingatkan kita, Allah ni bila membayar atau membalas, memang balasan Allah tu sangat tak patut dan tak padan. Maksud saya tak patut padan ni berlebih sangat. Baik balasan baik atau balasan buruk, sama je. Kan? Balasan buruk, tuan-tuan tengok mencuri sikit kan, curi sipar ustaz lepas kuliah, lepas tu makan rasuah RM50, bukan banyak pun. Kemudian buat jahat sikit, minum arak sikit, tak puasa sikit, lepas tu itu ini, sikit-sikit je. Tahu-tahu masuk neraka selama-lama, maunya tak padan. Memang tak padan sungguh. Kan, merasa macam tak berbaloi masuk neraka macam tu. Tak. Kalau nak biar buat jahat sungguh. Kan, orang kata barulah berbaloi. Bukan saya suruh buat je. Macam ni lah, macam kita bawa kereta memandu kan, tiba-tiba polis tembak kamera speed trap, kelajuan situ 120. Masa polis tahan, laju makcik berapa saya laju tadi tuan? 122. No. Tak kesakit jantung kita kan, malah mangkuk ayun betul 2 km je lebih speednya kan, alang-alang 18 kena saman baru puas hati. Macam tu lah maksud dia lah. Tak padan lah, 120 kena speed trap 125. Allah, hai, celah gigi je tak padan. Sama syurga juga. Datang kuliah sikit, semayang sunat sikit, sedekah sikit, senyum ke orang sikit, buat baik sikit, bagi jiran tepung pelita sikit, masuk syurga selama-lama. Allahu Akbar. Itu hebatnya Allah Ta'ala. Dia kalau balas memang kau-kau punya lah kan, memang tak ada limit punya. Itu Allah Ta'ala. Jadi jangan kita cabar Allah supaya Allah balas kita benda yang bukan-bukan. Jangan. Tugas kita atas dunia ni dengar je cakap dia. Ikut saja perintah dia, ibu-ibu sekalian. Perintah Allah bukannya banyak. Satu namanya wajib, satu namanya sunat, satu lagi namanya haram. Itu aja. Yang wajib banyak ke? Tak banyak pun. Semayang, puasa, zakat, haji, tutup aurat, taat suami, selagi tak bercanggah, tak mak ayah, sama juga, tak pemimpin, sama juga.
Itu je. Apa yang banyaknya? Sembahyang benda sunat. Sama juga. Sembahyang sunat, puasa sunat, sedekah, baca Quran, selawat, berzikir. Itu je. Tak banyak mana pun. Benda jahat yang Allah kata haram jangan buat, sama juga. Tak banyak mana pun. Dedah aurat, berjudi, berzina, minum arak, rasuah, buat zalim ke orang, menindas, fitnah, kan? Tak banyak mana pun. Boleh kira pun. Tapi yang benda yang boleh tinggal, kita pergi buat tu dah kenapa? Kan? Tapi memang betul lah, orang-orang Arab menyebut dalam pepatah mereka, an-nasu harisun ala ma muni'a. Manusia ni PL dia suka buat apa yang orang tak bagi buat. Macam saya cerita dululah, kita kecil-kecil kan, mak kita kata jangan panjat pokok manggis. Tak tahu mak katanya daripada atas. Daripada atas tu, dahan paling atas kan, paling kecil kali. Mak kata panjat lagi. Tahu-tahu dah turun ke bawah kan. Bila dia suruh tak buat. Perangai kita memang macam tu lah. Bila suruh tak buat, bila tak bagi laju kita buat. Jangan viral, dia viralkan. Contoh tak? Bila suruh lah viral kalau jadah kuliah, tak ada di forwardnya. Dia matikan dekat telefon bimbit dia je. Tak ada di forwardnya ke tempat lain. Itu perangai manusia lah. Jadi janganlah kita buat gitu. Sebab hidup kita ni, penentu masa depan kita adalah di tangan kita masing-masing. Biiznillah lah, dengan izin Allah kan. Tapi penentu dia sekarang lah. Yang kita nak menentukan nasib untung rugi aku di mahsyar besok, di alam barzah besok, aku yang tentukan dengan izin Allah. Jadi pilihan tu pada kita lah. Dan penentuan itu, perbekalan itu mesti dibuat sebelum kita mati. Sebab bila dah mati ni, macam kita sebut banyak kali, tak boleh buat apa-apa. Dah meninggal tak boleh buat apa. Dah mati tak boleh buat apa-apa dah. Datang kuliah pun dah tak boleh. Sedekah, baca Quran, tarawih semua dah tak boleh. Dan kita dah tengok dah kematian tu tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari dalam TV sok khabar. Keluar dalam utusan online minggu lepas dekat masjid rumah saya, yang meninggal tengah solat isyak. Tengah semayang isyak, rakaat pertama pun belum rukuk lagi, tombang, mati. Pesara tentera TUDM 60-an kot. Tapi dia macam tuan-tuan lah, macam ibu-ibu, jenis kaki surau, kaki kuliah, kaki masjid. Jadi Allah kata tak apa, tahun ni aku ambil kau dalam rumahku. Dia mati dalam bulan Ramadan, dia mati dalam masjid, dia mati tengah solat. Kalimah akhir yang disebut sebelum mati ialah Allah ketika dia jatuh tu. Nampak? Itu kematian yang baik lah. Zahirnya insya-Allah baik kan? InsyaAllah. Itu habuan dia. Yang kita ni queue, waiting list, tengah queue, pegang tiket tu, nombor dah ada tapi belum kena panggil. Macam saya sebut juga, tak tahu siapa yang kena panggil dulu kan. Antara kita ni mungkin ibu-ibu dulu, saya kemudian. Atau saya kemudian ibu-ibu dulu. Dia macam tu lah. Sama Yang kami dulu tak boleh solatkan kami. InsyaAllah. Tak tahulah siapa dulu siapa kemudian tak. Sebab mati tu bukan syarat dia tua kan. Sebab orang muda pun mati. Mati tu bukan syarat dia sakit. Sebab orang sehat pun mati. Mati tu bukan sebab lain tak ada. Sebab dia dua je. Satu ajal, satu rezeki dah habis. Itu yang kita selalu tak perasan tu. Ajal tu selalu kita dengar, mati sebab apa ni? Sampai masa, Ustaz. Ajal tu bahasa Melayu maknanya masa. Ajalun, alif jim lam. Iza jaa ajaluhum, apabila sampai masanya. Macam tu. Jadi orang Melayu pun sebut itu lah. Sebab apa meninggal ni Ustaz? Sampai masa dah kan. Satu, betul, jawapan tu betul. Yang kedua, sebab rezeki dia dah cukup, dah habis. Kota rezeki dah habis, sebab itu mati.
Nak hidup apa benda dah tak ada. Apa yang Allah dah limitkan sejak azali tu, kota rezeki dia banyak mana semua dah habis. Dia makin menyurut kan, dia makin surut lagi, ujung lagi sikit tinggal. Sebab itu selalu kita tengok orang tua ajar kita kan, bila orang nak meninggal kan, dia makin tak selera nak makan. Kan, masuk hospital okey, seminggu makan mula-mula sepinggan, lepas dah makin teruk sakit dah setengah pinggan, lama-lama sikit dah sebulan duk uat dah 2 sudu, esok tu dah sesudu, lusa tak ada jalan. Selalu begitulah, adatnya begitu. Sebab apa? Makin sikit kota tu dah tinggal sikit, Allah putuskan selera. Jadi kalau petang ni buka berselera, maknanya lambat lagi nak mati. Itu cerita dia. Bawa bertenang. Kan, nampak gaya macam lambat lagi ni, insya-Allah. Kan, amin. Takut tu mati awal, jangan buat pasal. Kan, bila tanya siapa takut tak bersedia, Ustaz. Tanya tu masa umur dia 20 tahun. No. Lepas tu umur dah 60, takut mati. Takut, Ustaz, pasal apa? Tak bersedia. No. Bila nak bersedia? No. Daripada 40 tahun dulu tanya tak bersedia ke? Kan? Itulah manusia dah. Jadi ingat, cerita dia kematian. Kita ni alhamdulillah, ya Allah Tuhan, syukur dah, sampai hari ke-16 tu hidup. Dan mudah-mudahan lengkaplah 30 hari dah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sihat walafiat semua. Sebab benda ni Allah pilih tau. Insan terpilih yang Allah nak letak dalam bulan-bulan mulia ni. Insan terpilih Allah nak letak tu satu, yang hidup ni. Yang kedua, insan terpilih yang Allah pilih untuk mengimarahkan Ramadan. Berapa ramai yang hidup tapi tak berapa nak imarah. Batang hidung masjid pun tak nampak. Mula lain dah tak ada dah. Ramadan kau datang lah. Tak juga. Dulu tak datang alasan berjarak soft, agenda Yahudi katanya. Ni dah rapat, dia pula jarak. Dah tak nampak batang hidung pula dah. Patutnya excited. Saya excited, ibu-ibu sekalian. Bila kerajaan umum sebulan sebelum tu kan, 1 April dah boleh berapat. Tak sabar-sabar rasanya. 1 April tu hari Jumaat tu. First day 1 April tu saya khutbah dan tazkirah di masjid masjid apa ke nama dah, Taman Bidara kat Selayang kan. Masa kita naik atas mimbar tu rasa padat betul masjid, rasa puas lah. Khutbah pun rasa puas nanti. Tak, rasa puas ni bila tengok rapat dengan padat, walaupun ramai yang tidur kat masa tu, tapi tak apalah kan. Dah hari Jumaat khutbah, memang waktu terbaik untuk tidur. No. Bila imam itakullah aja dia pun insya-Allah ustaz katanya. Tahu-tahu jaga masa kamat aja, haram tak faham pun apa khutbah tu. Kan kurang pahala kita dah. Jadi tak apalah, yang penting dia hadir tu dengan semangat. Kan, berapat-rapat soft, okeylah. Tarawih kami pun tiap malam kami merata-rata pergi kan. Seronok lah, nampak ramai budak-budak pun berlari kat luar, seronok. Kemeriahan yang kita idam sebelum Covid tu Allah hantar balik. Tu pun nak melawan juga lagi. Buat juga benda tak senonoh lagi tak. Buat juga kerja yang bukan-bukan. Main juga mercun sampai putus jari tu. Ya Allah ya Tuhan. Ni 10 ni tak ada jual spare dekat kedai tayar ke hardware, tak ada. No. Jangan. Putus yang ni habis cerita. Kan? Ada satu kes tu kan hancur kan. 3 jari dia habis. Nak main bunga api, mainlah sikit-sikit tak apalah. Nak meriah-meriah, berasap-rasap budak-budak, anak cucu tak. Sikit-sikit bakar udahlah. Ni main mercun, lepas tu modified pula. Bila modified macam dia pakar perang dunia kedua punya kan. Dia apa pun tak tahu. Kepakaran orang Melayu no. Dia punya modified itu kan, pakar buat bunga api pun surrender orang Cina no. Kilang-kilang bunga api kat Cina pun surrender kat orang Melayu kita. Dia campur aduknya bunga api ni, mercun ni, dia godam tu, ketuk ini, sumbat ini, bubur pelak, lama-lama jahanam kan. Lama-lama habis ni, hancur bersepai tu, bersepai. Apa nak ada lagi dah kan. Tak segi-segi dah. Tiap-tiap tahun hilang tangan, kudung, putus jari, itulah ini. Tak serik.
Walaupun ialah kita dulu pun memang mengapi serupa tu lah. Kan, nakal-nakal juga zaman-zaman kita sekolah rendah dulu kan. Main bunga api asap tu. Saya ingat lagi kan, orang terawih kita main bunga api kat luar kan. Lepas tu asap tu kan dia cucuh pegang sampai habis kan, tak syok. No. Modified sikit. Orang Melayu kan, patah. Dia udah patah pegang, lepas tu baling kan, dia terbang tu kan. Yang best tu saya patah kumpul masuk dalam poket baju Melayu. No. Tahu-tahu ada satu tu terlepas ibu-ibu, masuk dalam poket, terbakar. No. Mujur aku selamat hidup lagi kan. Terbakar berlubang poket Melayu. No. Itu kita punya semangat mujahidin zaman tu lah. Kan, semangat jihad kita zaman jahiliah dulu. Mujur panjang umur ke tak? Degil menyalahgunakan sistem dia. Sistem dia pegang. Itu tak kira bunga api besi yang gambar kucing hitam tu. No. Kan, cangkuk bakar, lepas tu cangkuk ujung dia baling kat Ukut Manggis, terbakar Ukut Manggis. No. Allahu Akbar. Mujur tak terbakar kampung kan. Zaman-zaman dulu punya hal budak-budak. Dah gadget tak ada zaman tu kan. Main pasir, main konda-kondi, baling selipar, baling tin, terjun sungai Gombak kan, habis kata-kata badan. Jadi itu zaman kita lah. Jadi apa pun tak usahlah buat yang bukan-bukan. Yang bukan-bukan sangat tu jangan buat lah. Baik, ibu-ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak habiskan sikit lagi tu. Dia kata semuanya itu pastilah didapati dengan rahmat Allah. Maknanya duduk dalam syurga yang kekal abadi. Doa itu seakan-akan maknanya, ya Allah, kumpulkanlah kami pada suatu tempat di mana kami akan menemukannya dengan rahmat-Mu. Itulah syurga Allah. Kan? Itu yang kita kena doa selalu. Macam mana kita seronok berkumpul hari ni, ramai-ramai berkuliah, bertadarus dengan kawan-kawan kita macam ni kan. Boleh puji sikit tak? Boleh nah? Tak, saya takut kan ibu-ibu kembang keluar berjalan lagi. Boleh no? Ini ujian keimanan tau. Nak puji ni, nak puji. Boleh no? Ni saya puji ikhlas daripada hati saya lah. Ya. Selepas 16 hari dah saya berpuasa dan berkuliah berceramah di merata-rata lah. Ini kalau saya cerita siang hari, siang hari, malam cerita lain. Saya tak jumpa lagi lah mana-mana surau masjid siang hari yang paling meriah seperti Masjid Al-Falah. Dari sudut parking keretanya pun tu dia sampai keluar kan. Siang ni, malam tak usah kira lah. Dengan jamaahnya yang istiqamah, tadarus, yang committed, yang tak kena penat. Inilah tempat dia. Ni ikhlas ni. Keluar sekali jangan kembang pula. No. Kan? Ini cakap masjid ni, cakap betul-betulnya. Semangat, bagi semangat. Tak, tapi memang betul. Tempat lain kita pergi ada, tapi macam tu lah, malap-malap kan. Dia macam sayur kailan tu lah, goreng tu. Layu. Dia malap-malap sikit. Betul. Diorang tak berani buat kuliah duha tau. Sebab kita dah istiqamah kan, kita dah train sebelum Ramadan, tiba-tiba tempat lain baru nak ambil semangat kuliah duha, mana maunya. Orang tak biasa. Waktu ni waktu tidur, waktu orang berehat, bergolek apa semua kat rumah kan. Tiba-tiba kau suruh datang kuliah. Lepas tu ustaz datang ada 3 orang. Yang 3 orang pula, 2 pula dah macam ni jadi. Tinggal seorang. Apa yang ustaz tu nak didoakan pula ke yang seorang tu, jangan syahid pula kan. Tak betul. Ini ibu ni pengalaman saya lah. Tak percaya tanya ustaz lain, tanya Syekh Zainal besok, tanya dia. Sama je kan, merata-rata kita pergi ni. Sebab itu kita cadang, kalau tak biasa buat kuliah duha Ramadan, jangan buat. Baik buat kuliah Zuhur. Bukan, Zuhur tidur satu hal lah, tak apa yang tu. Kehadiran tu lebih ramai. Sebab orang datang sembahyang Zuhur. Sebab itu banyak tempat yang dah dengar cakap kami lah. Kan? Kita dah saran ni 10-15 tahun dulu. Saya kata, kalau antara duha dengan Zuhur, kalau ada pilihan, kuliah Zuhur. Yang tak biasa buat duha macam kita ni.
Kita tak apa, saya tak risau datang sini. Saya tahu dah mesti ada orang punya. Ramai kan, kita tahu. Tapi kalau orang tak biasa, jangan cuba-cuba kalau duha bulan Ramadan. Jangan cari bala. Itu bala besar. Bukan kuliah tu bala dah. Masuk dia kehadiran tu. Kan? Zuhur tak apa. Kita buat Sabtu Ahad kuliah Zuhur. Kan sekarang ni banyak ada masjid Sabtu Ahad kuliah Zuhur. Duha tak buat sebab dah lah kau baru kuliah subuh Sabtu Ahad. Lepas tu kau suruh pula orang datang duha 9.30. Siapa nak datang? Orang kalau dah balik, tak ada pasal ustaz. Dah buka baju semua, dah baring macam tu. Cucu datang lompat-lompat, habis. Tok Wan ke mana, cucu ke mana, ustaz ke mana lepas tu kan. Memang tak ada punya. Ni, gerak jari ni kan. Memang tak ada punya, tak usah lah. Kita dah banyak kali jumpa dah. Tapi bila Zuhur tu orang datang semayang, ramai lah sikit, 2-3 soft. Walaupun lepas tu 1 soft balik kan, tinggal 2, okey lah. 2 soft yang dengar tu, 1 pula tidur, okey lah, ada 1 lagi. Ada 1 soft lagi kan. Dia memang mencabar lah. Kuliah Zuhur pun orang tidur, kuliah duha pun orang tidur. Dia macam tu kan, timing dia. Kalau tanya saya, tidur yang paling sedap bulan Ramadan. Bulan lain tidur tak apa best, walaupun tidur tu best, tapi dia punya Arab panggil zuk ni dia punya feel dia tu. Oh, nikmat dia. Jangan buat pasal ibu sekalian. Pencuri masuk pun tak sedar. Jangan buat pasal kan. Dia dah terkedang dia tu, lantak kau lah. Anak nak buat apa ke, lantak lah. Dia dah tak sedar tak. Jadi itulah bendanya. Jadi apa pun, itu memang saya puji ikhlas lah. No? Jangan suka sangat ya. Itu kata-kata semangat lah kan. Tapi memang betul, saya sebut tu benda yang betul. Sebab kami ni hari-hari merayau kan. Saya bukan terawih satu masjid, tak. Tiap malam merata malam ni di Puchong, Kampung Seri Aman punya masjid besar yang banjir tu kan. Malam ni kat situ. Jadi merata lah kami pergi. Kita tengok memang sofa Al-Falah alhamdulillah lah kan. Dalam Selangor lah, boleh saya kata dalam Selangor. Dulu kita ada Masjid Ridwan Ulu Kelang. Sekarang ni dah di take over tu, Allah sedih lah. Memang totally macam mati terus lah. Memang mati terus kan. AJK yang ada pun macam wallahualam lah kan. Ni bulan puasa nak cakap lebih kan, kurang pala aku. Jadi tak ada dah. Dulu Masjid Ridwan memang dahsyat. Ibu-ibu pun tahu kan. Mungkin ibu-ibu pernah pergi sana. Dia maraton. Dia buat kuliah Sabtu Ahad maraton, ibu-ibu sekalian. Mati jamaah, bukan mati ustaz. No. Ustaz bertukar tak apa, jamaah yang menunggu macam tu daripada pagi sampai ke malam. Kuliah subuh 1, lepas tu rehat sekejap pukul 9, rehat sekejap pukul 11, lepas tu rehat sekejap Zuhur, lepas tu pukul 3, lepas tu lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak. Maraton tau. Saya terlibat masa tu. Adalah salah satu slot Abang Jai tu masukkan. Ada, pernah lah merasai kuliah maraton dan kemeriahan di situ. Dan kami pernah buat satu forum di Masjid Ridwan tu. Dia panggil forum berjamaah ke apa tak istilah dia. Depan ni bukan 2 ustaz, 3 ustaz, ada 6-7 ustaz. Pening jamaah. Tengok mana satu ustaz nak bercakap ni. Dah lah tu pula saya, Ustaz Mat Cina, Ustaz Adi Talha, Ustaz itu, Ustaz Farhan, ramai ni 6-7-8 orang letak ni kursi susun. Tajuk bebas. Suka hati apa Ustaz nak cakap kan. Saya pun tak tahu apa aku nak cakap ni. Abang Jai tu tak apa, Ustaz cerita je lah pengalaman ke apa, ilmu boboh je lah Ustaz. Kita tak tajuk kan pening pula. Suka hati, tajuk dia suka hati. Ramai, penuh kan. Tapi bila dah jadi macam tu kan, isu-isu politik lah apa benda ni, apa yang jadi masalah tu, sedih lah, rugi. Yang rugi jamaah setempat. Ustaz kena buang, tak ada rugi, masjid lain menunggu je. Walaupun saya sedih kat lah kan, masjid saya sendiri, masjid kampung saya sendiri, Masjid Asy-Syarif Simpang 3 Gombak, jalan nak pergi UAE tepi sungai tu kan, masjid tinggi tu tepi sungai Gombak tu. Tu kira masjid saya lah, kampung saya asal situ. Sedar tak sedar dibuang secara halus kan. Saya punya jadual tu dibuang secara halus sejak COVID. Saya tengok jadual saya masa tu, ada orang WhatsApp hantar, ustaz jangan lupa besok jadual ustaz, insyaAllah kita pergi. Lama-lama tak ada WhatsApp. Bila tengok dalam grup
Apa nama ustaz lain? Saya biar lagi. Kan? Bulan depan sama kat jadual saya masuk ustaz lain. Lepas tu saya tanya je ke lama, lah ustaz tak faham ke? Dia nak terajang ustaz lah tu. Kan? Aku pun buat diam je sampai ke sudah. Malas nak cakap banyak kan. Jadi tak apalah. Tempat lain pun berebut panggil kan. Bukan kita kata kita hebat, laku keras ke apa, tak. Tapi nak cerita yang rugi anak Korea. Kau buang lah ustaz-ustaz yang andal-andal, orang lain lah, bukan saya kan, ustaz-ustaz andal-andal lain. Anak Korea kita menganga, tak dapat apa. Yang untung ustaz lain tu pergi tempat lain. Sebab itu ustaz-ustaz dia tak ada masalah sebenarnya. Kita percaya rezeki Allah tu kan luas. Tapi yang rugi penduduk setempat lah. Sayanglah kan. Bila surau masjid hanya tempat sembahyang sahaja. Rugi besar ibu-ibu sekalian. Sebab itu untung kita duduk bandar KL, duduk Lembah Kelang ni, dalam Malaysia ni Lembah Kelang ni paling pesat dari sudut kuliah. Itu satu lagi pengakuan jujur saya lah, pengalaman. Kita pergi, saya balik kampung, isteri saya Langkawi kan, sebab dia keturunan Masuri. Jadi tu jangan tulis, tu tipu je. Nak pergi lah mengantuk je kan. Jadi bila balik kampung Langkawi, dia tak sama macam kuliah kita, ibu sekalian. Dia sebulan pun boleh tengok lah kan, malam Jumaat Yasin. Tu tak apalah. Lepas tu kuliah tu adalah tompok-tompok, seminggu 2 orang kadang. Itu pun ustaz lokal. Dia tak rasa macam kita ustaz-ustaz yang handal-handal, bukanlah handal, maknanya yang terkenal-terkenal, yang hebat-hebat selebriti kat luar sana ke apa kan, yang tok-tok guru kita. Dia tak meriah tau. Sama gak saya pergi negeri-negeri lain pun, jemputan sama. Bila saya suka pergi tempat orang, saya tengok jadual dulu. Bila dia jemput kita tengok jadual dia. Lengang aja, banyak kosong kan. Dia takkan sama macam KL. Tu kita tak cerita Kuala Johor pejabat lagi. Negeri lain jarang ada Kuala Johor, dia pejabat. Macam saya tanya abang saya Ustaz Alim Nasir kan, dia duduk Kedah. Kata abang Kuala Johor ada? Ada tapi tak 2-3 je sebulan, tak banyak. Kita hari-hari Kuala Johor kan, sampai staff tak sempat makan lah. Punya nak bekerja Kuala Johor tu kan. Macam tu tak. Jadi syukurlah Allah pilih kita duduk di bandaraya yang masyarakatnya mencintai ilmu. Dia sebenarnya memang macam tu ibu-ibu sekalian. Fitrah agama Islam ni naik semua di bandar kan. Nabi-nabi ni sebab itu Allah hantar kat bandar-bandar. Dia jarang Nabi di kampung. Bila kampung Mekah reject, Nabi pergi Madinah. Madinah tu bandar. Itu yang naik itu kan. Dia fitrah dia macam tu. Beza bandar dengan kampung. Bukan kita menidakkan kampung. Raya ni pun balik kampung juga kan. Tapi nak ceritanya suasana dia macam tu. Kampung ni dia kekal dengan tradisi kampung dia, sentimental value dia macam tu lah, slow kan. Dia tak macam laju macam kita. Saya tunjuk jadual kita ni dekat tempat orang lain, takut dia tengok. Mengucap dia astagfirullahalazim, macam ni jadual ustaz. Ya macam ni saya kata. Ustaz. Apa kak? Boleh marah ke masjid. Mengimarah ke masjid lah. InsyaAllah besar pahala. Baik, jadi tuan-tuan, masa pun dah lajak ni kan. Baik, insyaAllah kita akan sambung nanti fasal keempat. Bulan ni tak ada dah kan? Habis dah. So lepas raya lah insyaAllah. Lepas raya nanti kita tengok balik. Tapi biasa raya cuti 2 minggu kan. Standardnya cuti 2 minggu lah. Ya sila. Boleh malu nak cakap Ustaz. Tak tahu Ustaz bagi pandangan kalau perempuan yang tak ada suami yang seperti nak juga ke masjid tarawih lah. Dia tak ada suami? Tak ada suami, mana tak ada. Okey. Kita masjid juga. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Nak tahu dia macam ni, bagi perempuan yang dia panggil lonely lah tak? Seseorang. Saya itu yang saya tahu cakap putih pun.
Lonely ni lah macam maksud dia tak? Kesunyian yang tu. Dia seorang-seorang, maknanya dia dah tak ada suami kan. Anak-anak pun dah besar, duduk jauh-jauh macam tu. Jadi adalah lebih baik memanglah dia hadir ke surau masjid untuk memenuhkan kekosongan masa dia. Sebab bila dia duduk, satu ialah bila dia duduk rumah, sunyi satu, kadang terimbau pula kenangan-kenangan silam kan, itu satu hal juga, emosi. Yang kedua, lebih baik dia datang, tapi ialah datang dia tu bersyarat lah, maksud dia tidaklah menimbulkan fitnah, tidaklah datang dengan macam itulah. Ibu-ibu pun tahu, saya nak sebut pun tak berani, dengan mulut merah menyala ke, janganlah kan. Ataupun bedak tepung penuh kat muka, tebal sangat, sampai orang lelaki tu imam tengok 2 kali pandang no. Itu dah bahaya dah, jangan buat gitu. Maknanya jaga adab, jaga batasan aurat dan sebagainya lah. Tapi the best memang datanglah masjid kan. Apa lagi kita nak buat dengan umur yang ada, anak-anak pun dah besar kan. Jadi datang, kita imarah ke masjid, etikaf di masjid, ambil peluang. Dan kita nak masuk 10 malam akhir. Ingat pesanan ulama' tuan-tuan, ada ulama' sebut 10 malam akhir ni kita konsisten kita punya amalan. Very simple. Contoh, setiap malam sedekah RM10, RM100, ikut mampu lah, RM1 ke RM10 ke berapa, every night sedekah. Pasti akan kena satu malam Lailatul Qadar. Itu je cara dia kan. Jangan kita pening macam mana nak cari Lailatul Qadar, Ustaz. Teknik dah ada lah sebenarnya kan. Setiap malam jangan tinggal tarawih witir, confirm dapat. Sebab ulama' kata, bukan ulama' kata, Allah sebut dalam Quran, malaikat tu mula turun tu menjelang maghrib kita berbuka tu. Bang maghrib, malaikat dah mula menderu turun. Penuh ni, langit dunia ni penuh dengan para malaikat. Paling penuh tu menjelang 2/3 malam akhir, itulah penghujung tu kan. Dekat nak sahur pukul 4-5 pagi, itu memang pack lah. Yang itu memang malaikat lagi seronok. Dia turun tu nak buat apa sebenarnya, Ustaz? Dia melawat ke apa? Tak. Dia turun tu bukan buat lawatan sambil belajar. Dia turun tu nak cari ni, siapa yang bangun malam, yang sedekah, yang tarawih, yang ziarah, yang itu, yang ini, yang baik-baik tu, dia akan catat. Dan setiap catatan tu digandakan 1000 bulan. Apa lagi kita nak kan? Sebab tu kena mengaji. Bila mengaji baru tahu cara, baru tahu kaedah. Macam ni, senang rupanya kan. Tak adalah bersengkang mata tengok langit mana, malaikat ni tak nampak pula ni. Sudahlah. Bukan semua orang boleh nampak benda Allah tu kan. Menengok-nengok sekejap, tengok pokok kelapa kat belakang, sekejap tengok pokok kelapa. Bila nak sujud, tak ada pasal pokok tu nak sujud depan kita kan. Itu mungkin ada, tapi tak semua orang nampak kot kan. Ulama' nukilkan pokok sujud lah apa, itu mungkin pengalaman mereka, tapi bukan semua orang boleh dapat. Kita tak payahlah beria sangat benda-benda pelik macam tu. Orang kita suka yang pelik-pelik tu kan. Tak payah malam-malam akhir tu datang aja, etikaf aja. Setiap kali pergi masjid bawa duit. Itu je, senang. Tapi sekarang dah canggih dengan QR code lah, e-wallet lah, apa benda semua kan. Lagi senang. Kan? Patutnya Ustaz lepas ni buat QR code, tampal je sini. Senang. Nak sedekah Ustaz, macam tu. Senang je. Kan? Senang kerja. Buat macam kat negara China. Kan? Negara China ni orang jual sayur pun QR code. Jual sayur tepi jalan. Kan? Dia scan pakai sana apa dia punya tu yang paling popular tu. WeChat. Dia pakai WeChat Pay kan. Semua sana WeChat. Jual sayur pun WeChat. Dia tak ada bayar cash. Dia sana tak pakai cash sangat kan. Dia semua pakai scan. Itu canggih. Baik, jadi ibu sekalian, itu yang boleh saya share sedikit pada pagi ini. Fasal yang keempat, insya-Allah biiznillah kita sambung bulan depan, lepas raya lah insya-Allah. Dan terima kasih pada semua muslimin-muslimat yang hadir pada pagi ini, dan semua yang menonton live ni, terima kasih banyak yang bagi gift apa semua. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita semua. Dan mengambil kesempatan ini, selamat menghabiskan Sakit Bakir Ramadan insya-Allah dengan jayanya, dan
pulun lah 10 akhir ni, sebab 10 akhir ni yang paling mencabar sebenarnya, kan. Dan ingat apa yang ulama selalu pesan pada kita, Ramadan ni ibarat kita masuk lomba lari 100 meter. Maknanya orang berlari 100 meters ni lagi dekat nak sampai ke garis penamat, lagi laju, bukan lagi perlahan, ya. Lagi pecut. Jadi kita ni lagi pecut, dia panggil pecutan akhir lah. Buatlah apa yang terbaik pun, kita tambah-tambahlah sikit lah. Mudah-mudahan dapat tempias Lailatul Qadar pun, alhamdulillah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mana? Akak WhatsApp ke apa? Ada doa? Tak ada? Banyak ni, mana satu? Tu yang lama kot. Mana? Okey. Baik, jadi sebelum kita nak baca doa sikit untuk sahabat kita yang akan menunaikan umrah pada 23 hingga 23 April, maknanya minggu depan lah, sehingga 7 Mei lah, insya-Allah kita doakan nanti. Satu pengumuman untuk kutipan pagi ni, saya nak buat agak special sikit, special sikit untuk ibu-ibu, dan saya rasa benda ni kita kena grab lah, iaitu kutipan ni saya nak hantar ke Mesir juga. Itu hari hantar dah kan, untuk student tu okey dah, boleh cover dah lah. Yang ini kita standby untuk kebajikan sikit dan juga untuk iftar. Untuk iftar student kita di Mesir yang agak susah jugalah. Ada sejumlah student kita, ialah sekarang ni musim COVID kan, bukan semua dapat beasiswa, derma ke apa. Ramai yang pama je, father and mother kan. Tapi mak ayah pun, ialah musim-musim COVID ni, dapat duit KRSP pun lebur gitu je, kan. Jadi susah. Dan adik, nama dia Saiful, adik Saiful yang saya berurusan dengan dia tu, asalnya dia yang susahnya. Saya dah bantu dia, bukan saya bantulah, duit ibu-ibu juga, jadi boleh cover dah dia. Dan sekarang ni dia yang menguruskan iftar itu. Tapi tak buat hari-hari, sebab dia kata, Ustaz, kita tak boleh nak sponsor hari-hari sebab kewangan tu terhad, dia kata. Jadi tak apalah, saya kata Ustaz cuba yang terbaik, cari dana. Dalam seminggu dia buat mungkin 3 kali macam tu lah, 3 atau 4, tengok dana yang ada. Dan yang latest punya dia buat semalam. Dapatlah berbuka nasi, macam nasi Arab tu kot, dengan ada roti john, pelajar kita buat kat sana kan. Ya, student kita. Dan dapatlah dia sponsor untuk 20 orang, 30 orang macam tu. Saya hantar pun baru ni RM300, RM300 macam tu kan. Jadi itulah, saya buka peluang untuk ibu-ibu semua, tuan-tuan, untuk hari ni kutipan kita saya nak hantar ke sana lah kan, untuk iftar diorang. Sebab diorang ni insya-Allah lah student yang baik kan, mengaji Arab, mengaji Mesir ni, budak-budak yang baik, pelajar yang baik, pahala kita pun dapat, pahala puasa diorang pun kita tapau sekali, kan, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, jadi itu saja, dan kita akan baca doa ni hajat daripada Nik Ashilawati dan Azah Muhammad Ya. Dan juga semualah, semua kita punya jemaah ni. Tapi untuk 2 orang ni, mereka akan menunaikan umrah pada 23 hingga 7 Mei. Mudah-mudahan dia kurniakan kesihatan yang baik, selamat pergi balik dan mendapat umrah yang mabrurah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma barik lana fima baqiya minar Ramadan. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau berkatilah kehidupan kami di hujung-hujung bulan Ramadan ini, ya Allah. Warzuqna lailatal qadri fi hazihi sanah wa fi kulli sanah. Dan Kau anugerahkanlah kami, ya Allah, Lailatul Qadar pada tahun ini dan tahun-tahun yang mendatang, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kehidupan kami dalam bulan yang mulia ini, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan amal ibadah kami, ya Allah. Permudahkan urusan bacaan Quran kami, ya Allah. Sedekah jariah kami, ya Allah. Bangun malam kami, ya Allah. Bangun sahur kami, ya Allah. Urusan kuliah-kuliah kami, ya Allah. Urusan kebaikan yang kami mampu lakukan semasa hayat ini, ya Allah. Kau permudahkanlah dan Kau terimalah segala-galanya, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, dalam bulan yang penuh keberkatan ini, ya Allah, Kau ampunkanlah segala dosa-dosa ibu bapa kami dan dosa kami semua, ya Allah. Dosa kecil ataupun dosa besar kami, ya Allah. Dosa yang kami sengaja dan dosa yang tidak kami sengajakan, ya Allah. Kau bersihkanlah segala catatan dosa kami, ya Allah. Kau gantikanlah dengan pahala yang melipat kali ganda, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kami rezeki pada tahun ini, ya Allah, dapat menghabiskan sakit-baki Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, ya Allah. Dan Kau permudahkanlah segala-galanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mendoakan buat sahabat dan jemaah kami, Nik Ashilawati dan Azah Muhammad, ya Allah. Mudah-mudahan mereka selamat dalam menunaikan ibadah umrah pada kali ini dan selamat pergi balik, dipermudahkan segala urusan ketika di sana, diberikan kesihatan yang terbaik, dilindungkan daripada sebarang mara bahaya, ya Allah, dan pulang mendapat umrah yang terbaik dan berubah ke arah yang lebih baik, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.